وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه من مدادي آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudara, anak-anak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya, dengan taufik dan hidayah serta rahmat dan inayahnya, kita telah dipilih dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat bersama-sama berada di rumah Allah ini bagi menghidupkan salah satu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita adakan majlis ilmu atau majlis muzakarah. Selain daripada kita dapat sama-sama menunaikan solat dengan berjemaah, mudah-mudahan insya-Allah dengan kehadiran kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan sentiasa memberikan hidayah dan taufiknya, mencucuri rahmat dan keredaannya, menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan insya-Allah dihimpunkan kita dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi sekarang ini kita masih lagi berada di bulan Ramadan Karim ataupun bulan Ramadan Al-Mubarak ini, dan hari ini kita sudah sampai ke hari yang ke-18, bermakna tinggal 11 ataupun 12 hari, maka bulan Ramadan yang paling istimewa ini yang tak dapat dikecapi di bulan-bulan yang lain. Jadi dengan sebab itulah kita
bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja kita mendapat Ramadan pada tahun ini, bahkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kita beberapa kali lagi bulan Ramadan untuk memberi peluang dan memberikan nikmat kepada kita, dapat kita beramal di dalamnya. Lebih-lebih lagi untuk kita merebut satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Dengan sebab itu kita digalakkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya kita dapat menghidupkan malam Lailatul Qadar itu. Walaupun umpamanya kita tidak berjumpa dengan Lailatul Qadar, tidak menemui Lailatul Qadar, itu bermakna bukan kita tak dapat Lailatul Qadar pada malam itu. Tetapi orang yang dapat menemuinya adalah orang-orang yang dikurniakan oleh Allah SWT. Mereka ini adalah golongan yang istimewa. Dengan sebab itu bagi kita digalakkan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar itu. Walaupun kita tak terasa kita dapat menemuinya, tetapi insya-Allah sekiranya kita terus beribadah dari malam yang pertama sehinggalah ke malam terakhir bulan Ramadan, maka adalah satu malam yang Allah Ta'ala akan kurniakan dan beritahu kepada seseorang itu apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya-Allah untuk sama-sama kita mengulang kaji pada petang ini bahawa di dalam bulan Ramadan ini ada dua perkara yang wajib kita lakukan sebagaimana yang sama-sama kita maklum. Satu daripadanya ialah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan satu lagi ialah mengeluarkan zakat fitrah. Dan mengeluarkan zakat fitrah ini wajib bagi kita umat Islam, yaitu golongan yang beragama Islam yang pertama. Yang kedua, mereka merdeka, maknanya bukan hamba. Yang ketiga, mempunyai lebihan daripada nafkah dirinya dan nafkah orang yang wajib ke atasnya, nafkah pada malam hari raya dan siangnya. Kemudian mempunyai lebihan juga selepas daripada membeli pakaian yang berpatutan untuknya dan untuk orang-orang yang diwajibkan ke atasnya nafkah. Kelima, mempunyai lebihan daripada belanja bagi seseorang yang berkendak kepada tempat tinggal, yaitu rumah, sama ada rumah disewa ataupun rumah kita beli tetapi kita membelinya dengan cara berhutang dan kita kena bayar tiap-tiap bulan. Kemudian mempunyai lebihan daripada perbelanjaan untuk khadamnya, ataupun untuk orang yang bekerja, berkhidmat di rumah kita. Apabila ada lebihan daripada ini, maka ketika itulah kita diwajibkan menunaikan zakat fitrah.
Dan kita sama-sama maklum bila disebut sebagai fitrah, fitrah ini maknanya suci bersih. Ya, suci bersih. Jadi apabila kita mengeluarkan zakat fitrah, maknanya kita menyucikan diri kita daripada sebarang dosa dan maksiat. Itu kelebihan kita mengeluarkan zakat fitrah. Ya, kerana namanya sendiri ialah fitrah. Fitrah ni maknanya suci bersih pada diri kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah. Dan tujuannya Rasulullah menyatakan tahratan lisaim, untuk menyucikan diri orang yang berpuasa, as-saim. Minal lagwi, daripada perbuatan-perbuatan yang sia-sia, warrafasi, dan juga perbuatan-perbuatan yang buruk dan perbuatan-perbuatan yang keji, wa ta'matan lil masakin, dan memberi makan, ya, yang mengenyangkan kepada orang-orang yang miskin. Itulah, ya, yang maksud kita mengeluarkan zakat fitrah. Bila seseorang itu mengeluarkan zakat fitrah, maknanya dia telah membersihkan dirinya. Itu sebab zakat fitrah ni disebut juga zakat diri. Ya, zakat diri kita, membersihkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang keji-keji, perbuatan yang buruk, terutama perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sama ada sengaja atau tak sengaja waktu kita menunaikan ibadah puasa ini, ya, supaya mudah-mudahan dengan kita mengeluarkan zakat fitrah itu, maka kita terhindar daripada puasa yang disebut sebagai puasa orang awam, yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang berbunyi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa ramai orang yang berpuasa yang tak mendapat apa-apa ganjaran daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga, jauh daripada mendapatkan sifat takwa. Ya, kerana sifat takwa ini ialah sifat ahli surga. Jadi kalau kita nak masuk surga, maka kenalah kita bersifat dengan sifat takwa. Kalau tak bersifat takwa, belum terjamin untuk jadi ahli surga. Apa ciri-cirinya orang yang bertakwa ini? Antaranya golongan yang sampai kepada peringkat yang disebut nafsu mutmainnah. Ya, nafsu kita ini kalau dilihat dari ilmu tasawuf, ya, mula-mula nafsu ammarah. Ini nafsu yang paling bawah sekali. Nafsu inilah kalau puasa memang tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Kerana orang yang nafsu amarah ni dia tak mengawal nafsunya. Dia cuma tak makan, tak minum, yang lain-lain dia tak jaga. Kemudian yang keduanya disebut nafsu lawamah. Nafsu lawamah maknanya
nafsu yang memberikan teguran kepada diri kita daripada suara kecil kita yang berpunca dari ibadah kita. Allah beri hidayah dan taufik, maka ada perasaan yang menegur kita dalam diri kita. Kenapa kita buat maksiat? Kenapa kita melakukan dosa? Ya, sebab kalau ahli surga dia tak melakukan maksiat. Dan dia tak melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa. Bahkan dia sentiasa tulus, ikhlas kepada kehidupannya. Tak ada rasa dengki, tak ada rasa iri hati, tak ada rasa marah, tak ada rasa yang bukan-bukan, yang boleh menjadikan seorang itu masih ada lagi saki baki nafsu amarah itu. Kemudian yang ketiganya nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni nafsu yang telah mula tunduk kepada Allah tetapi belum begitu istiqamah. Kadang-kadang ada dia sembahyang fardu, kadang-kadang tak ada, tanpa ada keuzuran. Kadang boleh baca Quran, kadang-kadang tak boleh baca Quran. Walaupun di bulan Ramadan ni bulan Al-Quran. Dan kita baru saja menyambut harinya, hari nuzulul Quran semalam. Semalam 17 Ramadan yang diisytiharkan sebagai hari nuzulul Quran, yaitu hari yang Nabi SAW menerima wahyu yang pertama, surah Al-Alaq, yaitu 5 ayat daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, sebagai satu pengisytiharan Nabi dilantik menjadi Rasul. Maka malam itu dipanggil Nuzulul Quran, ayat Quran yang pertama turun ke dunia. Dan berlakunya di bulan Ramadan. Itu sebab Allah Ta'ala kata Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Hudan linnasi, bagi memberi hidayat kepada manusia. Wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan Al-Quran itulah yang menerangkan sejelas-jelasnya apakah perkara-perkara yang dikatakan huda, mendapat petunjuk daripada Allah SWT, dan furqan, akhirnya dapat membezakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana perkara yang mendatangkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, dan mana yang boleh membinasakan kita sama ada di dunia ataupun apatah lagi di akhirat. Dan sempena turunnya Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, semua Al-Quran 30 juzuk itu diturunkan oleh Allah daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni satu tempat yang juga bersetentang dengan Kaabah. Bukan Baitul Ma'mur je. Baitul Ma'mur tu di langit yang ketujuh. Baitul Izzah tu di langit dunia. Dan di situlah diletak Al-Quran. Kemudian dari Baitul Izzah itulah Nabi malaikat Jibril akan membawa ayat-ayat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala bagi disampaikan wahyu ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk panduan kita manusia seluruh alam,
Itu sebab Nabi SAW ini bukan untuk bangsa yang tertentu, tetapi untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak sekali-kali kami utuskan engkau ya Muhammad kecuali untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Memberi rahmat kepada seluruh alam. Ini tujuannya. Jadi Islam ini untuk semua, bukan untuk bangsa-bangsa tertentu. Ya, bukan untuk puak-puak yang tertentu, tapi untuk seluruh alam. Sempena diturunkan itulah, maka Allah Ta'ala kurniakan satu malam yang istimewa yang dinamakan Lailatul Qadar. Itu yang Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ya, inna sesungguhnya anzalna kami turunkan hu itu maknanya Quran. Fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah Taala tanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya, apakah yang dia katakan malam Lailatul Qadar itu? Maka Allah Ta'ala tanya dan Allah Ta'ala jawab. Sebab kita tak tahu. Ya, Allah Ta'ala pun jawab. Allah Ta'ala kata, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam ataupun Lailatul Qadar itu ialah lebih baik daripada 1000 bulan. Dan inilah juga dikatakan oleh ulama fiqh sebagai satu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bagi menebus umur yang sia-sia. Kita akuilah kita banyak buang masa. Kadang-kadang waktu tidur lebih lama daripada waktu sadar. Kalau ikut Imam Ghazali menyatakan 24 jam, dia kata bagi 3. Ya, 24 jam bagi 3, 8 jam bekerja, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kalau kita kerja 8 jam, memang jadi maju hidup di dunia dan di akhirat. Ya, 8 jam kerja untuk urusan kehidupan kita di dunia. Ya. Kemudian dia kata 8 jam rehat. Rehat kalau 8 jam segar badan kita. Ya tak? Sehat badan kita. Cukup kita menunaikan hak badan kita berehat 8 jam. Rehat tu menunaikan hak badan kita. Dia penat bekerja. Ya tak? Dengan sebab itu ditunaikan hak dia. 8 jam rehat. Kemudian lepas itu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala 8 jam ibadah. Kita sembahyang tarawih baru berapa jam, tak sampai pun 1 jam dah selenda. Sedangkan Nabi berpesan kepada kita dengan menyatakan innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husibalahu qiyamul lailah. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini hadis hasan. Hadis hasan ni dia kuat. Ya, dia kalau secara ringkasnya hadis ini ada 3 jenis. Yang pertama dipanggil hadis sahih. Kemudian hadis sahih itu banyaklah pecahan-pecahan dia. Hadis sahih ini memang hadis yang paling kuat, paling kukuh untuk dijadikan hujah dan rujukan kita. Yang keduanya hadis hasan, pun ada bahagian-bahagian dia. Walau bagaimanapun hadis hasan ini, walau tak sekukuh ya dengan hadis sahih tadi, dia juga boleh dijadikan rujukan. Ya. Kemudian yang ketiga hadis dhaif. Hadis dhaif pun banyak juga hadis-hadis dhaif tu. Ya, ada sebut hadis dhaif jidan pun ada, yang paling lemah.
pun ada. Jadi Hasan ni yang pertengahan, ya. Nabi pesan, innar rajula iza shalla ma'al imam hatta yansarifa. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, seseorang yang sembahyang berjemaah bersama imam. Ada ulama sebut maksud hadis ini ialah sembahyang tarawih di bulan Ramadan. Hatta yansarifa, sampailah selesai. Sampai selesai, sampai habis. Ni tak? Yang biasanya kita di negeri Johor ni, kita buat 20 rakaat. Kemudian tambah lagi 3 rakaat sembahyang witir. Ya. Kita kena habis selesaikanlah. Hatta yansarifa. Nabi kata khusibalahu qiyamul lailah. Dikurniakan kepadanya seperti beribadat satu malam. Dahlah kita ni bukan kaki bangun malam. Dia tak bangun sahur je. Lepas sahur dah masuk subuh. Tak sempat. Tahajud 2 rakaat pun tak sempat. Ya tak? Pasal kita ni memang bukan orang yang bangun malam, bukan ahli bangun malam. Ya, ada peluang dalam bulan Ramadan ini, ya, untuk dapat pahala walaupun kita tak bangun malam, tapi kita masih lagi dikira seperti orang yang bangun malam, yaitu orang yang dapat menunaikan sembahyang tarawih bersama imam sampailah selesai. Kalau imam tu buat 8, kita buat 8 lah, selesailah tu sampai witirnya. Ya tak? Kalau 8 campur witir 3 jadi 11. Ya tak? Tapi biasanya kita buat 20. Ya. Dan sepatutnya sembahyang ini juga kenalah dilakukan dengan tertib, dengan betul. Ya. Kadang-kadang kita tengok naik pelik, ya, imam baca qul huwallah cuma 4 ayat. Dan imam baca qul huwallah tu laju. Ya tak? Dia baca. Ya, kadang-kadang senapas je. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Imam pun rokok, Allahu akbar. Yang saya pelik makmum kat belakang tu. Ya tak? Makmum yang di belakang imam tu, macam mana dia punya laju baca Fatihah. Fatihah tu 7 ayat. Imam baca 4 ayat. Ya. Lepas tu senapas pula tu. Kalau imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu dia bernafas, baru rokok. Allahu akbar. Lepas tu dia baru baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau macam itulah, sempat agaknya makmum habis 7 ayat kat belakang. Tapi tak ada. Ya tak? Imam baca satu nafas, kita kat belakang baca 7 ayat. Imam baca 4 ayat. Boleh imam rokok, kita ikut rokok. Jadi macam mana bunyi Fatihah yang kita baca? Ya tak? Sedangkan Fatihah ini wajib, rukun qauli. Ya. Dan kena jaga baik-baik dalam Fatihah itu. Sabdunya kena jaga. Bila sabdunya tak ada sabdu, bermakna kita dah buang huruf. Membuang huruf Fatihah dengan sengaja, maka sembahyang kita batal. Ya tak? Jadi macam mana agaknya sembahyang kita baca Fatihah kat belakang imam
Imam baca qul huwallah 4 rakaat, kita baca Fatihah 7 rakaat, imam rokok, kita boleh ikut sama. Kalau Imam Hanafi saya tak pelik. Imam Hanafi dia makmum dia tak baca. Semua imam tanggung beres kat depan. Dia diam aja, imam baca Fatihah, dia diam, imam baca surah, dia diam. Yang dia baca imam yang tak kuat, yang imam tu tak baca kuat, apa dia? Tasbih. Itu dia bacalah. Ya tak? Duduk antara sujud, tahiyat tu dia baca. Tapi kalau yang kuat dia tak baca. Imam tanggung itu Hanafi. Tapi kita ni Imam Syafi'i. Ya tak? Itu yang saya pun sendiri masih muskil lagi. Macam mana cara sembahyang kita. Ya tak? Boleh begitu lajunya kita. Yang kita takut, ada Nabi sebut kalau orang yang tak menjaga rukun-rukun sembahyang, rukun kaulinya, rukun fi'linya tak dijaga, banyak yang ditinggalkan, yang dibimbangi, Nabi kata dia tidak diiktiraf oleh Allah Ta'ala sembahyang. Kalau macam ini kata Nabi, 60 tahun pun kamu tak sembahyang lagi. Ini yang selalu kita fikirkan ya, bila baca sembahyang tarawih, nak cepat habis je. Ingat tak? Jangankan nak bangun malam, kita sembahyang tarawih pun tak habis. Ya, dari mula sampai 8 rakaat dekat penuh masjid, masuk je yang rakaat 9 dah tinggal 1 saf je. Yang lain ni hilang semua. Kalau tu kerja lain lah. Ini balik rumah tengok TV aja. Kadang singgah dekat warung, orang masjid yang buat 20 dah balik, kita masih kat warung lagi. Ya tak? Sedangkan kita nak mencari ya, mendapat sifat takwa kepada Allah. Kerana takwa inilah antara sifat-sifat ahli surga. Ya tak? Dan cirinya disebut oleh Allah Ta'ala dalam suratul Fajri, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang-orang yang mempunyai nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ni nafsu yang ikhlas betul. Terlalu ikhlas, dengan orang pun tak ada rasa apa-apa prasangka buruk, tak ada, baik semua. Ya tak? Tak ada rasa dengki, tak ada rasa hebat, tak ada rasa takabur, tak ada rasa itu, tak ada rasa ini. Macam ahli surga. Ahli surga tu tak ada apa-apa. Semua berkasih sayang antara satu dengan lain. Tak ada nak masih tengok orang menyampah, betul aku nampak dia ni. Act betul. Tak boleh. Itu belum ahli surga lagi. Walaupun serban macam saya ni lekat kat kepala. Kalau ada lagi ciri-ciri itu belum ahli surga lagi. Kena istighfar banyak. Ahli surga ni memang mutmainnah. Ya tak? Ini yang Allah Ta'ala kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang-orang yang mempunyai nafsu mutmainnah. Ini nafsu yang keempat daripada amarah, lawamah, mulhamah, dan yang keempat ni dipanggil mutmainnah. Ini memang jamin masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kata Allah, baliklah kamu. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan reda, diridai. Bila Allah reda kepada kita dan kita pun reda, ya tak? Kita laksanakan sembahyang reda. Ya tak? Jadi sembahyang ni reda, suka sembahyang. Kalau laju-laju sangat sembahyang, macam tak cukup aja, tak puas nak bual dengan Allah Ta'ala. Kita sembahyang ni kan berbual dengan Allah. Kenapa nak kupu gapah sembahyang? Kita bual dengan Allah. Ya tak? Biar sampai ada perasaan tak puas, macam nak lama berbual dengan Allah Ta'ala. Itu tanda kasih pada Allah. Tanda orang yang syukur kepada Allah SWT. Tak puas.
Tak puas kalau kita baca bacaan sembahyang tu tak terang. Tak puas hati kita sendiri rasa masih tak betul buat baca macam ini. Ya, tak puas kalau kita baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdih tu kita sendiri pun tak dengar bunyi yang betul. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim. Apa bunyi kita masing-masing lah. Biar puas baca betul-betul Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ya, kalau imam tu dia cepat sikit sebab imam ni dia ada maslahah ammah. Kita yang jadi makmum ni maslahah apa yang ada? Kita bukan pimpin orang, kita ngikut imam. Ya tak? Jadi imam tu dia lain, dia ada special dia. Jadi kalau kita tak dapat buat pun ya sampai 3 kali, ya kita dapat buat sekali pun tapi betul Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ya tak? Kalau baca tahiyat tu kita baca betul-betul at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Puas. Perasaan puas. Ya. Itu sebab bila kita sembahyang ni kita kena tadabbur dia punya apa? Dia punya kalimah dia. Tadabbur tu maknanya menghayati makna dia tu. Apa makna at-tahiyyatul, ya? Segala kesejahteraan. At-tahiyyatul mubarakatus, segala keberkatan. As-salawatut, segala rahmat. At-tayyibatu lillah, segala kebaikan. Lillah, semuanya kepunyaan Allah, semuanya hak Allah Ta'ala. Jadi ditadabbur gitu baru rasa puas. Kalau kita baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu assalamualaikum, tu tak puas. Ya tak? Alah, ustaz bolehlah cakap, ustaz tahu bahasa Arab, ya tak? Semua orang boleh. Banyak sekarang kemudahan, ya tak? Dekat internet ada, dekat handset pun ada. Picit minta beri makna bacaan dalam sembahyang keluar dekat handset tu. Hari-hari baca, akhirnya kita boleh buat. Ya tak? Bukan susah sangat. Kedai kitab pun ada. Tanya je lah dekat kedai kitab. Ada tak bacaan makna-makna bahasa Malaysia? Bacaan sembahyang? Ada. Cuma kita tak berusaha, jadi kita tak, rugilah kita tak dapat tadabbur. Jadi bacaan sembahyang kena tadabbur, kena pertingkatkan, supaya dengan itu kita merasa seronok. Kerana kita tahu apa maksud bacaan yang kita baca. Sebab kita berkomunikasi dengan Allah. Punca tak seronok ni, salah satu padanya mungkin kita tak tahu apa maknanya. Sedangkan kita sentiasa berkomunikasi, berbual dengan Allah sepanjang masa. Jadi rasa puas dalam melaksanakan ibadah sembahyang ini. Jadi itu yang menyebabkan seorang itu dia tak berhenti, ya, kerana besok dalam dekat surga tu pun ada satu pintu khas untuk orang yang sembahyang je. Orang yang hidupnya rajin sembahyang fardu dan sembahyang sunat ada satu pintu. Yang puasa masuk pintu rayyan, tapi yang sembahyang ada pintu sembahyang, yang jihad ada pintu jihad. Masing-masing ada pintunya. Kita masuk ke dalamnya. Ya, jadi dengan sebab itu, ya, semuanya ni kita lakukan apatah lagi dalam puasa untuk mendapat inilah 3 perkara, ya, iaitu yang pertama dapat rahmat Allah Ta'ala, yang keduanya untuk dapat pengampunan Allah, dan yang ketiganya untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan pelepasan daripada api neraka. Kerana tiap-tiap malam Allah Ta'ala memilih, ya, Allah Ta'ala pilih manusia, ya, yang berpuasa dan menghidupkan malam ni. Allah pilih siapa yang Allah nak berikan rahmat, Allah nak berikan keampunan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala nak memberikan pelepasan daripada api neraka.
Mudah-mudahan dalam masa sebulan ini ya kita sama-sama berjuang ya untuk mendapatkan sifat takwa itu yang akhirnya insya-Allah mudah-mudahan kita berjaya untuk mendapat apa yang disebut yang pertama dapat rahmat Allah ya, mendapat pengampunan Allah, mendapat pelepasan daripada api neraka. Sebagai kesimpulannya dalam satu hadis Nabi menyatakan iza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan. Ya, apabila tiba awal malam daripada bulan Ramadan, nazarallahu ila khalqihi, Allah Ta'ala memandang, melihat kepada umatnya ya. Wa idza nazara ila abdin lam yu'azzibhu abada. Dan apabila seseorang itu dipandang oleh Allah SWT, dia tidak akan diazab oleh Allah selama-lama. Jadi kita hendak Allah pandang kita. Ya tak? Allah tengok kita. Ya, jangan Allah Ta'ala tak mau memandang kita. Ya tak? Ada di antara hadis Nabi kata ada 3 golongan yang Allah Ta'ala tak pandang. Bercakap pun tak mau. Besok ke akhirat. Apa dia 3 golongan tu? Yang pertama sekali orang tua yang berzina. Ya tak? Dah tua berzina lagi. Ini Allah tak pandang langsung ke akhirat. Yang keduanya pemerintah yang bercakap bohong dengan rakyat. Dalam manifesto bukan main hebat manis, tapi bila dah menang apa pun tak buat. Ini besok Allah Ta'ala tak pandang. Walaupun menang ya majoriti besar ke apa ke tak kisahlah, tapi Allah tak pandang ke akhiratnya. Rugi kumpulan ini. Bukan seorang ketuanya je yang kena, semua sekali. Sama dengan penyokong-penyokong pun sama besok. Ya tak? Dan yang ketiganya yang Allah Ta'ala tak pandang ialah orang miskin yang sombong. Inilah 3 golongan ini. Jadi mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan ini, dan kita mohon mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dipandang Allah. Dan disebut di sini walillahi azza wa jalla fi kulli yaumin alfu atikim minan nar. Dan bagi Allah azza wa jalla pada tiap-tiap hari di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala membebaskan daripada api neraka. Jadi tiap-tiap malam ya, seseorang itu yang mana bernasib baik, beruntung, dia mendapat rahmat Allah. Siapa dapat rahmat Allah, dia takkan diazab untuk selama-lamanya. Yang keduanya, dia mendapat pengampunan Allah. Dan yang ketiga, akhirnya dia berjaya tersinarai dalam golongan orang-orang yang dilepaskan dari api neraka. Kalau dia dapat kekalkan ini, insya-Allah ya, matinya pun mati husnul khatimah. Kerana namanya dah tercatat orang yang mendapat pelepasan dari api neraka. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan, petang ni setakat yang dapat sama-sama kita muzakarahkan. Mudah-mudahan kalau ada sesuatu yang baik, semuanya adalah dari Allah SWT. Yang tidak baik merupakan kelemahan, kejahilan saya, maka saya mohon ampun pada Allah, minta maaf dengan tuan-tuan, perempuan dan anak-anak, dan kita akhiri dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وكل سنة. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وكل سنة. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وكل سنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.